Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المكرمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pasal apa 21 kan? 22 bawah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin, kan? Tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya ada sifat takabur. Nah, misqalu zarratin, seberat biji sawi dah. Jadi orang takabur ni, maknanya orang takabur ni, kita cerita orang takabur ni, dia adalah termasuk golongan orang-orang yang kufar, kan? Orang kufar. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mana orang kafir lah, kan? Orang takabur ni. Ni. Kemudian la yad'anna qaumul fakhra bi abaihim wa qad saru fahma fi jahannama aw la yakununna ahwana 'ala Allahi minal ju'alani allati tazrifu bi ana fiha qad qazar. Sewajarlah sesuatu kaum itu meninggalkan sikap membangga-banggakan dirinya sebab keadaan nenek moyangnya. Padahal nenek moyang tadi sudah menjadi arang dalam neraka Jahannam. Itulah yang terbaiknya. Atau saya kaum tersebut bagi Allah dianggap lebih hina daripada lipas yang sentiasa menyondong hidungnya kepada kekotoran. Ini satu satu peringatan ataupun satu tamsilan, kan? Macam mana orang yang bersifat takabur tadi ni. Maknanya orang takabur ni, sifat-sifat takabur ni makna sifat yang menjuruskan ke arah kekufuran, ya, kan? Makna membanggakan orang serta menghinakan, tidak menerima hakiki kehidupan, bahawasanya seseorang itu ada kelebihan dan ada kekurangan dia tu. Tetapi orang yang takabur ni, dia sudah menjadi satu sikap yang sudah jauh terpesong daripada agama Islam. Dia akan bertumbuhnya benihnya daripada ujub, heran diri, kemudian dia akan jadi sum'ah, duk cerita ke orang amalan-amalan dia, kan? Kemudian dia pergi jadi riya, menunjukkan amalan kepada orang, dan akhirnya akan menghasilkan sifat membanggakan diri, membangga serta menghinakan orang pula, kan? Membangga serta menghinakan pula, sehinggalah membawa kepada tidak menerima, kan, kejadian ciptaan Allah Ta'ala ini. Umpama yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kisah macam mana Nabi Allah Adam AS yang Allah ciptakan daripada tanah, kemudian Allah suruh iblis, syaitan ini, kan, supaya mereka ni sujud kepada Nabi Adam AS. Apa jawab iblis? Kan, apa jawab iblis? Bila Allah Ta'ala tanya, apa yang menyebabkan kamu, menegahkan kamu wahai iblis daripada nak sujud kepada Adam ni? Apa jawabnya? Jawab iblis, kamu ciptakan aku daripada api, kamu ciptakan dia daripada tanah, kamu ciptakan aku daripada api.
Maknanya iblis tadi ni dah lupa dah bahawasanya dia yang dicipta kepada api ni bukan semestinya api itu lebih hebat daripada tanah. Api boleh dipadamkan dengan tanah. Kalau nak ikut logiknya, api boleh dipadamkan dengan tanah. Jadi apa kelebihan api? Sedangkan api dan tanah itu adalah makhluk yang sama. Dua-dua itu adalah ciptaan Allah. Nabi Adam juga dicipta oleh Allah. Iblis laknatullah juga dicipta oleh tanah, oleh Allah Ta'ala. Jadi makna tak boleh kita nak membangga. Bila membanggakan diri itulah sehingga terkeluar daripada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bila takabur itulah yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Cuba kita tengok orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin kan, mereka tu sifat takabur lah tu. Sifat takabur, tak mau sujud kepada Allah, sedangkan mereka duduk di bumi Allah, mereka bernaung di langit Allah, mereka menerima cahaya matahari milik Allah, mereka bercahayakan bulan milik Allah. Tuhan sebut dalam Quran lain sa'altum man khalaqas samawati wal ard kan, bukan la yaqulu Allah kan. Dan jika sekadar mereka tanya kepada siapa cipta langit, wasakhara syamsa wal qamar, siapa yang menundukkan matahari dan bulan? Allah. La yaqulun Allah yang memusingkan matahari, Allah yang memusingkan bulan, memperjalankan, menciptakan semua tu. Tapi bagi orang yang duduk di atas bumi, tak mau sujud kepada Allah, tak mau taat kepada Allah, tak mau akur kepada Allah, taat kepada yang lain kepada Allah Ta'ala, itu takabur lah tu nama dia tu. Takabur. Jadi kita ni kena ingat jugalah kan. Kan dalam keadaan kita di mana sekalipun, hidup di zaman mana sekalipun, ada ujian, ada dugaan, tapi kita kena ingat kepada Allah Ta'ala, membanyakkan amalan kepada Allah. Kan kita apabila bila turun bala pun Nabi pesan kita bila turun bala Nabi suruh kita berdoa. Maknanya Nabi suruh kita kuat lagi beribadat, lagi kuat ibadat. Kerana kemungkinan bala yang turun itu kerana kita sudah lupa kepada Allah. Mungkin bala itu turun kerana kita jauh daripada Allah. Disuruh kita buat ibadat. Jadi buatlah ibadat. Lakukanlah ibadat. Masjid ni tempat ibadat. Mainlah meramaikan masjid kan, surau, ramaikan ibadat, kuatkan ibadat. Itu macam mana? Bukan kita nak catukan ibadat. Begitu juga tu hadis daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajjatin narul wal jannatu wa qalat hadhihi yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbiruna wa qalat hadhihi yadkhulunil du'afa'u wal masakin wa qala Allahu 'azza wa jalla bihadhihi anti azabi u'azzibu biki man asya'u wa qala bihadhihi anti rahmati arhamu biki man asya'u wa likulli wahidatin minkuma bil'uha. Syurga dan neraka saling berdebat. Kan, neraka berkata, dalam diriku adalah orang-orang yang besar, yang berkuasa, dan orang-orang yang sombong. Kata neraka, ada di dalam aku ni, ada di dalam neraka ni adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang mempunyai kekuasaan di dunia kemarin ni, orang-orang yang punya pengaruh, dan ada orang-orang yang sombong. Betulnya. Na'udzubillah, kita minta jauh daripada itu. Kerana bukanlah kita tak boleh kuasa, bukan kita tak boleh memimpin, bukan kita tak boleh pegang jawatan besar-besar, tetapi boleh kita buat satu kajian balik kemungkinan yang disebut sini, kerana kebanyakannya orang-orang yang mempunyai title kedudukan yang besar di dunia ini, banyaknya mereka itu jauh daripada Allah. Kan,
jauh daripada Allah, maknanya mereka itu buat ibadat hanya sebagai kesampingan je. I free, I buatlah. I free, I pergi masjid lah. Kalau I tak free, I sibuk, busy, you know lah I duduk di mana. Tu yang ada satu surau tu, saya mengajak surau tu. Saya kata, orang bersiapa tak ramai surau ni? Dia kata, bukan tak ramai ustaz, penduduknya adalah 70 pintu. Kalau main setengah pun dah okey dah. Okey dah. Saya kata, bersiapa tak mari? Ada 4 orang 5 orang ni. Kawan-kawan saya yang banyak ni. Tak tahulah ustaz. Saya kata, buat macam ni lah, panggil dah penceramah bagus-bagus. Datuk Ismail Kamus ke dululah ceritakan. Panggil Datuk Haruddin ke Sandin ke apa semua ni. Dia kata, ustaz boleh, tak ada masalah. Tapi bila kita nak buat program, kita pergi rumah ke rumah, kita minta lah derma apa semua ni, dia boleh bagi 100, 200 boleh bagi. Tapi dia kata hari tu I tak ada lah, I ada di KL. Kan, ni kata meeting, ni kata ni. Jadi bila tengok-tengok apa pop-pop jari ni ada 10 orang tak? Orang ramai, orang luar boleh lah mari, tapi orang situ tak mari juga. Dia kata duit boleh collect, tapi orang ni tak payah. Susah dah saya kata macam tu. Jadi orang yang sibuk kita ni dengan macam-macam kesibukan, Tuhan bersebut dalam Quran, alhaakumut takasur, alhaakumut takasur, melalaikan oleh kamu tu, akan kamu tu at-takasur. Kerana nak membanyak-banyakkan, tak pernah cukup-cukup. Kan, tak pernah cukup-cukup, sehingga kan hatta zurtumul maqabir, hingga dia ziarah kubur, mana mati. Sampai peringkat mati besok ni baru dia rasa cukup. Dah mati, apa lagi nak buat? Iza mata banu Adam inqata'a amaluhu, bila mati anak Adam terputus segala amalan dia, habislah, tak ada. Menyesal pun tak guna dah. Ketika mati tu menyesal tak guna. Dan ada dalam kitab, satu kitab nama dia apa ni, lupa dah kata, lama tak tengok. Situ dia cerita bahawasanya apabila seseorang mayat nak keluar daripada rumah dia, nak dibawa ke kubur, dia kata kan, diceritakan tu bahawanya si mayat tadi pun seolah-olahnya berpesan kepada orang yang berada di kawasan tu. Wahai si fulan, wahai si fulan, wahai si fulan, janganlah kamu terpedaya seperti mana dunia memperdayakan aku. Maka kamu lihatlah aku ni begini kan. Kata. Ada dulu satu kisah, kan, seorang raja. Dia ni orang raja ni orang yang hebat, orang yang baik. Dia pesan kepada menteri dia, dia kata kalau beta mati, jangan diletakkan tangan beta di atas dada, tapi biarlah tangan beta ni terkulai layu. Bawalah beta ni sekeliling bandar ini. Jadi kata menteri-menteri itu, wahai tuanku, apakah ini sebagai titah tuanku ataupun sebagai wasiat? Semasa hidup jadi titah, bila mati jadi wasiat. Makna kena buat. Jadi sebelum kami buat tuanku, patik-patik semua buat ni, nanti rakyat akan tanya macam mana besok patik nak jawab. Kamu jawablah kepada mereka itu. Mereka akan melihat jenazah beta, tangan terkulai layu, mereka akan berkata, ataupun mereka akan bertanya kepada kamu, cuba lihat raja kita yang kaya, yang mempunyai kuasa, yang hebat, yang begitu dan begini, akhirnya meninggalkan kedudukan, hartanya, pangkatnya, darjatnya, kembali ke kubur dalam keadaan tangan terkulai layu. Gitu. Menjadi iktibar kepada rakyat-rakyat beta. Itu kata tuanku tu tadi. Kisah macam tu. Syurga berkata, dalam diriku adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Sebab tu biasanya orang yang miskin ni dia tak apa sibuk sangat. Bukan kata tak ada orang miskin yang tak main masjid, ada. Kan?
Bukan tak ada orang kaya yang kaya tak main masjid. Ada orang kaya bukan setakat main masjid, dia bina masjid, dia main ke masjid, dia buat kenuri, dia begitu, sponsor ni ada. Bukan tak ada orang miskin yang tak main ke masjid. Ada. Dah lah miskin tak main ke masjid pula. Ada. Tapi peratusan orang miskin, orang yang sederhana ini maknanya yang tak masjid sikit sangat. Sebab dia lapang, dia tahu di masjid ni banyak apa program, dia main ke masjid. Orang kaya sebab dia sibuk, sebahagian daripada orang kaya tu dia tak main ke masjid. Dia tak boleh mari. Jadi apa ni orang kata bukan 100% orang kaya tak main ke masjid, bukan 100% orang miskin main masjid. Tidak. Ada juga yang terkecuali. Yang kaya yang tak main masjid, tu mungkin banyak. Yang main sikit. Orang miskin yang main ke masjid banyak, yang tak main tu mungkin sedikit, gitu dah. Jadi kita minta hidup dalam keadaan sederhana. Miskin sangat jangan, kaya sangat pun jangan, sehingga menyebabkan kita ditipu oleh kehidupan dunia. Kadang-kadang miskin Nabi sebut kan, kadal faqri kufrun. Hampir-hampir orang yang fakir itu boleh jadi kufur. Hampir-hampir orang yang miskin, yang fakir itu dia boleh jadi kufur. Kufur je tu. Cuba kita tengok satu ketika dulu. Ada di antara orang Islam yang ditawarkan dengan RM1 supaya masuk Kristian. Kan? Berlakulah peristiwa, jadi masuk dalam penjara kerana depa ni mencuri lah apa semua ni, masuk ni terbongkar kisah-kisah tu. Kan? Hari Ahad pergi gereja dapat 3,000. Kalau dapat seorang lagi dapat 1,000. Gitulah. Banyak duit. Bila ada duit, muda joli. Kan? Lepas tu lebih sikit dadah. Menghayalkan arak. Agama tak ada. Bila dadah, kena tangkap, siasat-siasat, baru dapat cerita bahawanya orang ni sudah menganut Kristian umpamanya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya engkau wahai neraka adalah azabku. Allah Ta'ala kata, wahai neraka, kamu ni azabi. U'azzibu biki man asya'u. Denganmu lah aku menyeksa sesiapa yang aku kehendaki. Kata Allah Ta'ala kepada neraka. Neraka makhluk Allah. Neraka ini tempat siksaan. Maka neraka bercakap, mengadu hal tentang di dalamnya ada orang-orang yang berkuasa, dan ada orang-orang besar yang kuasa, dan ada orang-orang yang sombong. Orang kafir dalam tu, ada dalam neraka tu. Allah Ta'ala kata, wahai neraka, kamu ni aku jadikan untuk mengazabkan hamba-hambaku yang mereka itu tidak taat kepada aku. Kemudian kata pula Allah Ta'ala, wa qala li hadhihi anti rahmati, wahai surga, engkau adalah rahmatku. Dengan mula aku merahmati sesiapa yang aku kehendaki. Allah Ta'ala kata surga, aku jadikan kamu ni supaya kamu boleh merahmati akan hamba-hambaku yang aku kehendaki. Dan untuk masing-masing kamu aku pasti penuhkan. Wa likulli wahidatin minkuma mal'uha. Aku penuhkan. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk syurga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang masuk syurga. Betul kan? An Salamah bin al-Aqwa anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisimalihi wa qala kul bi yaminika qala la astati'u qala lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibru qala fama rafa'aha illa fihi. Tengok daripada Salmah bin Aqwa. Bin tu maknanya laki-laki lah Salmah tu. Saya dulu ada satu cikgu Abu Samah. Abu Samah. Ingat. Bahwasanya seorang laki-laki akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki dan makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bisimalihi, dia makan dengan tangan kiri. Zaman Rasulullah ada seorang lelaki makan di sisi Rasulullah. Rasulullah tengok dia duk makan dengan tangan kiri. Tangan kanan ada, tapi dia makan tangan kiri, minum tangan kiri, makan tangan kiri. Ni satu tabiat kadang-kadang kita ni tak perasan duk buat tu. Kita duk main masjid, surau, kan, dah berjumpa dah hadis tu, dah guru pun dah habaq dah, duk baca kitab akhlak pun dah cerita dah, hadis-hadis pun dah cerita dah, tapi kadang lupa. Kan, kadang lupa. Ni nak peringat balik. Kan? Anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang lelaki dia pergi makan dengan tangan kiri. Ni duk pi suap roti ke, duk pi suap apa semua ni tangan kiri ni, bisimalihi dengan tangan kirinya. Faqala Rasulullah sallam, kul biyaminika, Nabi kata makanlah kamu dengan tangan kanan. Ni makan dengan tangan kanan. Rasulullah bagi tahu kat laki-laki ni yang makan tangan kiri. Benda tu orang kata benda yang kecil-kecil je. Benda yang kecil-kecil je kan. Kan. Orang kata bukan benda akidah pun. Benda akhlak, makan dengan tangan kiri, Rasulullah tegur makan dengan tangan kanan. Qala, kata laki-laki terjadi, la astati'u, aku tak mau. Gitulah. La astati'u, aku tak mau. La astati itu mana aku tak kuasa, aku tak mau. Kan. Qala Rasulullah, la stata'ta, kamu tak kuasa. Yang tak kuasa tu pasal apa? Tangan kamu ada stroke ke? Tangan kamu tak ada ke? Ataupun tangan kamu ni tak boleh capai ke, macam mana ke? Kan. Maka Rasulullah kata, ma mana'ahu illa al-kibru. Ma mana'ahu, kan? Nabi kata apa ni semoga ke mana ma manahu ila kibru, kan, apa yang menegahkan kamu itu, yang boleh menegahkan kamu itu, kan. Tidak hanya menegahkan kamu makan dengan kanan, ila kibru, sebab ada sifat takabur. Rupanya tu dia makan tangan kiri tu ada dia punya ciri-ciri takabur. Pasal apa? Pasal Rasulullah suruh makan tangan kanan. Bila menyalahi Rasulullah itu, itulah ada ciri-ciri takabur. Ma mala'u illa al-kibr. Tidak ada yang boleh menegahkan, melainkan yang menegahkan kamu makan tangan kanan tu sebab kamu ada sifat takabur. Allahu akbar. Tu dia kan, takabur. Qala, kata Nabi, fama rafa'aha illa fihi. Akhirnya dia benar-benar tidak mampu mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Dia. Dan jadinya laki-laki tadi ni tak boleh angkat tangan kanan dia tu. Jadi stroke terus. Padahal Tuhan bagi kita tangan kanan kiri, dan kita pun tahu tangan-tangan kiri kita ni duk pegang najis. Tangan-tangan kiri ni kan duk pegang benda tak elok. Ni tangan ni tengah elok ni, patut makan dengan tangan ni dah. Kita gunakan tangan kiri untuk makan ni. An Harisah bin Wahb annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala ukhbirukum bi ahli an-nar, qalu bala, qala kullu utullin jawazin mustakbirin. Dari Harisah bin Wahb, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku beritahu tentang penghuni neraka, iaitu setiap yang berlaku kejam, rakus, sombong. Kullu utullin jawazin mustakbirin. Tu semua masuk tu. Orang yang kejam, rakus, sombong. Tamak, sombong, zalim, itu orang ahli neraka. Ciri-ciri ahli neraka. Bila sebut neraka ni tuan-tuan, ada yang masuk buat selama-lamanya, ada yang masuk neraka untuk sekian lama, ada yang masuk neraka untuk seketika waktu. Dalam 3 golongan ni, mana pun kita tak mau masuk. Walaupun sekejap pun tak mau masuk dalam
waktu tertentu tak mau, apatah lagi masuk untuk selama-lamanya, lagi tak maulah kan. Bukan kata masuk sekejap, malahan melihat neraka tu pun kita tak mau. Melihat itu pun sudah gerun. Dengar neraka tu pun sahabat-sahabat pengsan, apatah lagi kita melihat neraka, apatah lagi masuk, na'udzubillah. Nah, terakhir sekali, an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin misqalu zarratin min kibrin. Qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal yuhibbul jamal al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nasi. Daripada Ibnu Mas'ud, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada rasa sombong sebab sejauh itu. Cerita yang hadir dulu pada ada seorang lagi berkata, sungguhnya setiap orang itu menyukai manakala bajunya bagus dan sandalnya bagus, kasut bagus, baju bagus. Kan kita ada pakai bagus-bagus itu, macam mana? Maka Nabi SAW sabda, sungguhnya Allah itu indah, menyuka keindahan. Kan tak salah kita nak buat rumah besar, bukan takabur. Nak pakai kereta tak takabur kan. Nak pakai baju cantik-cantik, kasut elok-elok tu bukan takabur. Tapi yang kata sombong tu maknanya al-kibru, kan, al-kibru batrul haqqi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nasi. Yang kata sombong itu adalah menolak kebenaran. Dia sombong. Macam mana iblis tadi menolak kebenaran bila Allah suruh sujud kepada Adam tu. Tu perintah Allah, itu kebenaran. Wajib mentaati. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku jadikan jin dan manusia. Iblis tu termasuk golongan jin. Kan cuba baca surah Al-Kahfi tu. Iblis tu termasuk golongan jin. Bukan kata iblis, bukan kata jin, malah malaikat pun wajib mentaati akan Allah Taala. Manusia, wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidaklah aku jadikan jin dan manusia mereka tu beribadat. Apa maknanya? Apa yang Allah Taala perintah buat sajalah. Kalau yang diperintah itu kita tak buat, itu nama sombong. Yang dilarang itu kita buat, nama dia sombong. Kan, sombong. Membolehkan seseorang tu dimasukkan ke dalam neraka. Masuk neraka ni, walaupun sekejap, masuk juga. Masuk waktu-waktu tertentu, masuk juga. Masuk selama-lamanya, masuk juga. Yang kekal selama-lamanya musyrikin, orang kafir, kan. Yang masuk seketika ataupun masuk sekian, ada tempoh-tempoh tentu tu adalah orang mukmin, orang Islam yang ada dosa. Walaupun dosa itu kecil, walaupun dosa itu tak banyak, maka layaklah seseorang itu masuk dia dalam neraka kalau kehendak Allah SWT, kalau keadilan Allah. Betul, dalam satu hadis Nabi sebut, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umat aku akan masuk syurga, illa man aba, melainkan mereka yang enggan masuk syurga. Maknanya kita ada potensi untuk masuk syurga. Lahir saja ke dunia dah ada potensi. Maknanya kalau lahir mati, di syurga dah. Sama ada dia orang bukan Islam ke, bapa Islam tak Islam ke, mati saja masuk syurga dah. Itu Allah Ta'ala bagi rahmat. Macam Tuhan sebut, macam Nabi sebut tadi ni, apa ni cerita hadis Qudsi tadi ni, riwayat Muslim kan, anti rahmati arhamu biki man asya'a tu, kan, masuk syurga. Kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku ada potensi masuk syurga. Makna lahir ke dunia ini ada chance dah untuk masuk syurga. Illa man aba, melainkan mereka yang tak mau masuk syurga. Sahabat-sahabat ni bukan takat kita saja yang agak terkejut, sahabat-sahabat pun terkejut juga. Ada ke orang tak masuk syurga?
Kita duk pergi tanya orang semayang di masjid, Tuan Haji, Tuan Imam, Tuan Bilal, Pak Leban, ni duk pergi kerap sangat di masjid semayang tu, apa hal? Oi, dia kata, hang tanya apa hal pula? Kan? Ni semayang jemaah 27 darjat, hang tahu? Dia lah darjat tu apa pula benda dia? Ialah darjat besok ni, di akhirat besok ni kita nak masuk syurga. Biarlah darjat kita tu tinggi di akhirat besok ni, dapat syurga yang tinggi, yang hebat-hebat tu ni. Oh, nak masuk syurga kan? Masuk syurga. Kita tanya orang masjid, memang itu jawapan dia. Kita pergi pula supermarket pula, yang duk wang-wing tu, daripada lohok, daripada asak ke maghrib ke isya, lagi supermarket tu tutup, duk tentu juga. Duk tanya sekali-sekala, bang, nak tanya sikit boleh tak? Nak tanya apa? Kedai mana? Kedai ke? Apa? Dah, bukan nak tanya kedai, nak tanya hang semayang ke tak? Saya ke? Hang lah. Tanya perempuan, dia kata haid, ni tanya lelaki-lelaki ni. Saya kalau tanya, saya semayang maghrib ke? Maghrib kan? Bukan kata maghrib, daripada lohok tadi tak semayang lagi. Lohok, asar, maghrib, isya ni pun tak lagi ni. Isya ni tak tentu lagi balik ni. Allah, tuan-tuan, nak cerita sikit lah tuan-tuan ni. Saya temu duga orang nak nikah tuan-tuan. Bimbang sangat tuan-tuan. Umur dah 20-an. Rukun Islam tak terlepas, rukun iman tak terlepas, baca Fatihah tak terlepas, baca tahiyat Allah. Allahu akbar. Sangat-sangat membimbangkan. Tu rintihan saya lah pada tuan-tuan ni. Tengoklah balik anak-anak kita tu. Kan, tengok baliklah. Ni hantar Fatihah tengok. Ustaz tu kata tadi betul ke hang termasuk golongan tu ke? Baca Fatihah sikit. Baca tahiyat sat, baca kunut sikit. Kan? Tu. Alhamdulillah kalau dia boleh, dia semayang, insya-Allah. Rukun iman, rukun Islam. Kan? Tanya kat dia, hang nak masuk syurga tak? Hak yang di tu, hak di pemakit ni. Hang lohong, asar, maghrib, insya ni tak tentu lagi ni. Hang nak masuk syurga tak? Tanya. Pak cik tanya apa ni? Dah tanya dah. Hang ni nak masuk syurga ke nak pergi neraka ke? Dah tak ada siapa yang nak pergi neraka pak cik oi. Semua nak pergi syurga. Dak yang nak pergi masuk syurga ni dengan semayang dak apa semua dak ni macam mana? Hai, dia kata tak apalah, besok ni dah tua-tua, so ni kita taubatlah, masuklah. Dia tak tahu kesalahan dia tu, tak semayang tu, dia minta ampun ke Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala boleh mengampuni. Kalau Allah tak mengampuni, bukan mesti Allah ampun. Allah boleh mengampuni dan Allah boleh tidak mengampuni dosa. Allah mengampuni dengan Allah mengizinkan dia minta ampun. Astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Kalau Allah mengendaki dia tu, Allah ampun dosa, Allah izinkan dia untuk dia bertaubat. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan dia tu Allah ampuni, Allah tak mau ampun dosa dia, Allah tak izin dia taubat. Dia sampai peringkat umur pun, sampai dia kata apa? Alang-alang peluk seluk perkasan biar sampai perkalengan. Aku ni bukan kata tak semayang setahun 2 tahun. Semayang pun tak kerti dah. Puasa ni tu saya tanya lah. Anak-anak duk gaduh nak bayar fidyah, aku tak bayar fidyah apa? Nak bayar fidyah 1 trailer entah tu. 1 trailer nak bayar fidyah. Lah ni alang-alang peluk seluk perkasan biar sampai perkalengan. Dia kata aku ni kalau dah berdosa banyak macam ni, dia kata Tuhan ampun macam mana, dia kata. Allah takdirkan dia ni orang yang tak mau minta ampun, matilah kekufuran. Begitu juga kita tengok orang-orang yang kafir duduk dalam negeri Islam, dia tengok agama Islam elok, cantik pun, dia tak teringin nak masuk. Kehendak Allah tu, yang Allah, kehendak Allah tu yang tak mau memberi hidayah kepada dia, dia tak masuk Islam. Walaupun jiran dengan orang Islam, kawan dengan orang Islam, tak mau. Itu kehendak Allah. Fa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad, kata Allah Ta'ala, tidak boleh memberi hidayah kepada siapa kamu kehendaki. Yang boleh bagi hidayah Allah SWT. Jadi untuk masuk sekian lamanya, orang yang tadi ni tak semayang dia, tapi dia Islam, dia mau. Islam dia mau. Dia tak kata semayang tak wajib. Wajib. Dia kata, tapi dia akan dimasuk dalam neraka untuk sekian lama. Allahu Akbar. Tuan-tuan, masuk neraka ni macam kita kata tadi lah, walaupun sekejap tengok pun kita tak mau. Kan kita minta doa kepada Allah Ta'ala.
Nah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 7 kali kita minta. Satu mewakili satu neraka. Neraka ni tak mau, neraka ni tak mau, neraka ni tak mau, neraka ni tak mau. 7 neraka tu tak mau. Kita nak masuk dalam syurga. Kemudian doa dia, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Rawahu Tirmidzi. Itu doa. Dia bagi satu doa kat kita ni, ya Allah, kan? Aku berlindung kepadamu daripada kemungkaran-kemungkaran dalam akhlak. Akhlak ni apa dia? Tentang akhlak ni kita pun dah sebut akhlak dah. Arab kata akhlak, kita pun sebut akhlak juga. Orang kata budi pekerti. Situ ada sopan santunnya, ada baiknya, kan? Buat yang baik, tinggal yang jahat, itu akhlak. Berlindung daripada segala mungkaran akhlak, daripada makna perangai tak elok, minta jauh daripada perangai tak elok. Perangai tak elok tu sombong lah, perangai tak elok tu takabur lah, perangai tak elok tu zalim, atau perangai tak elok. Lalu bila kita kadang-kadang nak buat benda-benda tak elok, teringat balik, kan, aku dah minta doa ke Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika minal munkaratil akhlaq, ya Allah, aku minta berlindung daripada segala kemungkaran akhlak. Tiba-tiba aku nak pergi balas dendam, tiba-tiba aku nak pergi buat zalim, tiba-tiba aku nak takabur dengan Allah Ta'ala, tak mau ikut Allah, tu takabur. Takabur tu maknanya dia lebih bersifat berdosa dia dengan Allah Ta'ala. Takabur tu, kan? Yang kata ujub tu, tunah dia tu ujub tu, dia seolah-olah diri dia sendiri. Dia main kebelah semua, nak pergi dengar, nak bagi orang dengar dia punya amalan-amalan tu, berdosa juga tu. Sampai kepada riya. Dia sampai kepada takabur. Takabur tu dia main lah, zalim dia main lah, rakus, dia main macam-macam. Kemudian minta berlindung daripada wal a'mali, dan segala kemungkaran amal-amal perbuatan juga, minta juga lah, perbuatan-perbuatan yang tidak elok, kan, amal-amal yang tidak elok. Kita minta ke Allah, tuan-tuan, sebab Allah yang mengendalikan kita ni. Kita tak boleh gerak, satu gerak pun tak boleh, melainkan semua pergerakan kita ni Allah yang menentukan. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah menggerakkan mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut, segala-galanya. Gerak-geri tu yang Allah izinkan tu untuk kebaikan belaka. Semua tu gerak-gerak kebaikan. Sebab semua panca indera yang ada pada kita ini membolehkan kita mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Telinga boleh dapat pahala, mata boleh dapat pahala, hidung boleh dapat pahala, mulut boleh dapat pahala, kaki, tangan, hatta hati kita ni pun boleh dapat pahala. Lepas tu disebut dalam Quran, inna sam'a wal absar wal fuad kullu ulaikal mas'ul. Semua pendengaran, penglihatan, hati kita, semua ni akan disoal balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bila disoal, diselidik balik, adakah mereka ini membawa kepada kebaikan ataupun sebaliknya, buat kejahatan. Wal ahwa, dan juga keinginan nafsu. Minta Allah berlindung Allah Ta'ala ni kemungkaran-kemungkaran nafsu. Hawa ni apa? Hawa ni kata orang bertani kata hawin. Hawa ni dia hawin. Hawin ni macam dia hawin kita lah. Maknanya dia peturun kita, perendah kita, kan? Dia pukul kita. Kita ni Allah jadi elok dah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Walaqad karramna bani Adam, kan? Ayat-ayat itu menunjukkan bahawanya Allah cipta manusia ni elok sangatlah. Manusia, ulama kata eloknya kerana manusia ni Allah bagi akal, Allah bagi nafsu. Ada nafsu, tu yang kita nak cakap, yang kita nak makan, tidur, nak buat kerja-kerja tu nafsu tu. Tapi dikontrol oleh akal fikiran kita yang siuman. Akal kita ni siuman. Maknanya secukupnya Allah Ta'ala bagi akal kepada manusia tu, manusia dia elok.
Tapi kalau nafsu yang hawi, tu hawa tu. Kalau nafsu ni yang kontrol akal, dia. Akal tu elok dah. Apatah lagi akal yang berpandukan kepada syarak, kepada agama pula. Selalu sebab tu orang akan sebut akal ini, dia adalah orang yang berakal, adalah orang yang beriman. Orang berakal, orang beriman. Nabi sebutlah satu hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kan? Orang yang cerdik akal lah. Orang yang pintar akal lah tu. Orang yang boleh menundukkan nafsu dan beramal untuk hari kemudian selepas mati. Kita fikir kan, tengok langit, bumi, bintang, bulan, gunung, ganang, tengok diri kita ni, fikir. Sebab tu orang mengenal Allah ini, di antaranya mereka mengenal Allah melalui apa tu, pemikiran, melalui maknanya mereka melalui akal, kan akal tu. Jadi hebat ni pencipta ni, akal kata. Kan, yang dia cipta ni pun hebat, apatah lagi pencipta tu, tentulah hebat orangnya. Maka dia mengenal lah adanya sesuatu tu, ada yang pemilik dia tu. Jadi maknanya Quran pula datang pula menyokong pula. Quran datang menyokong, betul. Kan, semua itu adalah ciptaan Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Kan. Jadi banyak ayat itu, di antara ayat yang kita ada baca surah Al-Ghasyiyah kan. Afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat, diciptakan. Siapa ciptanya? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah juga yang menjadikan langit bumi dan yang kontrol matahari dan bulan, Allah itu semua tu. Kan, itu coba. Jadi kesimpulan yang kita boleh dapat daripada apa yang kita bincang ni, iaitu pelajaran daripada ujub dan takabur, heran diri kan, rasa hebat dah, kemudian rasa pula besar diri. Besar apa? Kan, saya dah sebut dah hari tu ni. Kalau ingat tak ingat, kita ingat balik macam mana Hasan Basri, Sayyidina Hasan Basri, orang puji dia, hebat dia, memang dia orang hebat, tapi dia tidak mengaku kehebatan dia. Dia kata budak tu lebih hebat daripada saya. Kalau budak tu mati hari ni, saya mati hari ni, sudah tentu budak tu akan masuk syurga untuk senang je, terus je, untuk selama-lamanya. Saya akan disoal oleh Allah Ta'ala. Perempuan tu lebih hebat daripada saya kerana dia boleh beranak, saya tak boleh beranak. Hebat-hebat saya tak boleh beranak, dia boleh beranak, mengeluarkan produknya, mengeluarkan anak yang ramai, anak yang mentaati dia, anak yang berdoakan bagi dia. Maka dia hebat perempuan tu. Orang tua ni, dia umur lebih daripada saya. Kalau saya lahir-lahir, saya sudah ibadat. Orang tua ni lahir-lahir ibadat. Kalau dia mati hari ni, saya mati hari ni, sudah tentu pahala lebih banyak daripada saya. Maknanya dia duk kira dia lemah. Bila dia kira dia kurang, dia lemah, maknanya dia ada tindakan untuk meningkatkan lagi dia punya amalan-amalan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang kata tak ada untungnya kita nak takabur dengan orang. Tak ada untungnya kita nak besar diri dengan orang. Kerana yang berbesar, yang hebatnya pada kita ni semua adalah kurniaan Allah Taala. Hari ni Allah bagi, besok Allah boleh tarik balik. Hari ni Allah bagi kat kita, besok Allah bagi kat orang ni. Kan? Kita tak boleh membesarkan diri. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.